Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid pada hari ini? Cikgu harap kamu semua sihat dan sentiasa menjaga kesihatan. Jangan lupa banyak minum air. Okey, pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu dengan tajuk penjodoh bilangan. Okay. Kamu dah belajar penjodoh bilangan dari tahun 1 sehingga tahun 3. Dan kita akan lanjutkan pada tahun 4 ini. Cikgu akan beri beberapa senarai penjodoh bilangan dan cikgu nak kamu semua dengar dan teliti betul-betul penggunaan penjodoh bilangan tersebut. Selepas itu, kamu dikehendaki menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan nanti. Semua faham? Okey, kalau semua dah faham, kita pergi kepada penjodoh bilangan yang pertama. Kita tengok sini, penjodoh bilangan yang pertama ialah bilah. Bilah kita gunakan untuk semua benda yang objek yang tajam. Semua objek yang tajam kita menggunakan penjodoh bilangan bilah. Okey, kita tengok contoh sini. Semua murid nampak? Ada kapak, gunting, pisau, pedang, gergaji dan juga keris. Seterusnya kita pergi kepada penjodoh bilangan yang kedua yang kita ingin belajar ialah biji. Biji ini kita gunakan untuk semua jenis buah-buahan dan juga untuk objek yang kecil. Okay, sebagai contoh dalam slide ini diberikan untuk buah-buahan rambutan dan apple. Selain daripada buah-buahan, bola juga menggunakan penjodoh bilangan biji. Contoh lain pula ialah cawan. Seterusnya, penjodoh bilangan orang. Orang kita gunakan untuk manusia sahaja. Tak boleh kita gunakan orang untuk binatang. Semua dah faham? Okey, kita lihat contoh dia pula. Di sini diberikan contoh seorang guru, seorang anggota polis, seorang doktor dan seorang bayi. Seterusnya, penjodoh bilangan yang akan kita belajar ialah pasang. Untuk pengetahuan semua, pasang kita gunakan untuk benda yang berpasangan. Maksudnya, benda yang ada dua kalau kita pakai. Kalau kita gunakan. Okey, contohnya stokin, kasut, anting-anting dan baju kurung. Okey, cikgu nak tekankan di sini, kalau kamu sebut baju sahaja, kalau baju sahaja tidak menggunakan penjodoh bilangan pasang. Bila kita nak gunakan pasang, mesti ada baju dan mesti ada kain. Kalau hanya baju sahaja atau kain sahaja, tidak boleh menggunakan penjodoh bilangan pasang. Gunakan helai. Dengan kata lain, pasang ini merujuk kepada dua. Kalau satu sahaja, tidak lengkap benda tersebut. Boleh faham semua? Seterusnya kita pergi kepada helai. Penjodoh bilangan helai. Helai untuk objek yang nipis dan halus. Nipis sahaja ya. Okey, sebagai contoh kita gunakan kertas,
baju, daun dan selendang. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita dapati di sekeliling kita dengan menggunakan penjodoh bilangan helai ini. Okay, seterusnya, penjodoh bilangan ekor. Ekor digunakan untuk haiwan sahaja. Untuk haiwan sahaja. Benda lain tak boleh kita gunakan ekor. Macam pen tak boleh kita gunakan ekor, ya. Untuk haiwan sahaja. Okey, diberikan contoh sini, seekor panda, seekor monyet, seekor harimau dan seekor ular. Baiklah, penjodoh bilangan seterusnya ialah batang. Bila kita gunakan batang ini? Batang kita gunakan untuk objek yang lurus, panjang dan keras. Maksud keras ni, dia tak boleh dilenturkan, tak boleh dibengkok-bengkokkan. Ya, itu maksud keras. Okey, apa contoh bagi penjodoh bilangan batang ini? Kita tengok sama-sama pada slide yang diberikan. Okey, yang pertama ialah sungai, ya. Sebab sungai ni panjang, kita gunakan batang. Seterusnya, ranting kayu, penyapu, gigi, rebung, pen dan lilin. Kamu tahu tak rebung ni apa? Rebung ialah sejenis makanan. Rebung ni bila sebelum menjadi pokok buluh, dia mesti dari rebung. Okey, seterusnya kita pergi kepada penjodoh bilangan kaki. Okey, bila kita gunakan kaki, penjodoh bilangan kaki. Kaki ni kita gunakan bukan bermaksud kaki anggota badan, tetapi sebenda yang menyerupai seperti payung. Itu kita gunakan penjodoh bilangan kaki. Sebagai contoh di sini, sekaki payung. Kita tengok. Dan satu lagi ialah sekaki cendawan. Kenapa cendawan kita gunakan kaki? Sebab kita lihat bentuknya seperti payung. Okey, boleh faham? Seterusnya, kita pergi kepada penjodoh bilangan kawan. Kawan ni bukan bermaksud sahabat kita ke, kawan sebelah rumah ke, bukan, ya. Kawan ini kita gunakan untuk haiwan yang duduk dalam kumpulan. Dalam kumpulan. Maksud dia, haiwan tersebut ada banyak ekor. Ada banyak ekor, ya, dalam kumpulan. Okey. Mari kita tengok contoh yang diberikan. Tengok. Sekawan lembu. Sekawan kambing biri-biri. Bawah dia. Okey, sekawan burung dan itu ialah lebah. Sekawan lebah. Okey, boleh faham tak tentang kawan ni? Kalau binatang itu hanya seekor, 2 ekor dan ataupun 3 ekor, kurang sesuai kita gunakan kawan, penjodoh bilangan kawan ini. Sekawan selalunya banyak, ya, bilangannya dalam banyak. Seterusnya kita pergi kepada penjodoh bilangan buah. Buah. Masa bila kita nak gunakan penjodoh bilangan buah ini? Buah digunakan untuk benda. Selalunya benda ini agak besar dan bersegi-segi. Ya. Okey, kita tengok contoh-contoh yang diberikan. Sebuah rumah, sebuah jam, sebuah kereta dan sebuah
buku. Okey, baiklah, cikgu nak tekankan di sini apabila jam. Jam kita gunakan sebuah jam. Tetapi apabila jam tersebut ialah jam tangan tidak boleh menggunakan penjodoh bilangan buah. Jam tangan tidak sesuai digunakan penjodoh bilangan buah. Jam tangan kita gunakan utas. Yang buah ni hanya untuk jam loceng ataupun jam dinding. Boleh faham tak tu? Okey. Itu sahaja penjodoh bilangan yang kita belajar pada hari ini, iaitu sebanyak 10 penjodoh bilangan yang cikgu terangkan. Setelah kamu faham, cikgu nak kamu buat latihan yang telah cikgu berikan di dalam Google Docs ini. Okey, boleh faham? Moga kita bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum.